Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waghfir lana innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan, sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu beroleh takwa. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta khusus Bazar Ramadan 2022 anjuran Majlis Bandaraya Petaling Jaya? Kami di pihak pengurusan Majlis Bandaraya ingin dan mengucapkan dan mendoakan agar tuan-tuan puan-puan sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tidak lama lagi kita akan memasuki suatu bulan yang dikatakan sebagai penghulu segala bulan, iaitulah bulan Ramadan. Bulan yang penuh barakah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang melepasi bulan Ramadan, yang akan berjaya melepasi, mengharungi segala perkara-perkara yang baik atau ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, sama ada fardu atau sunat. Mereka ini akan mendapat darjah ketakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sedia maklum bahawa bulan Ramadan, selain daripada kita beramal, menjalankan tanggungjawab fardu ain kita, tugasan kita sebagai hamba kepada Allah, seperti berpuasa yang menjadi teras utama kepada bulan Ramadan itu sendiri. Dan di samping itu, kita digalakkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran, khatam Al-Quran. Dan di waktu malamnya kita ada disunatkan untuk bersolat tarawih dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak lupa bahawa ada juga ibadah-ibadah umum yang telah Allah fardukan, yang Allah telah galakkan hamba-hambanya untuk melaksanakannya, iaitulah seperti perniagaan. Kerana berniaga juga adalah merupakan salah satu ibadah yang akan dapat membantu menyediakan bahan-bahan ataupun juadah-juadah untuk berbuka puasa kepada penduduk-penduduk setempat. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun 2022 ini pandemik COVID masih lagi ada di sekitar kita. Setelah kita mengharungi 2 tahun 2020 dan 2021 dalam keadaan COVID-19, dan walaupun ketika ini kawalan pergerakan telah pun dilonggarkan, kerana kita di pihak kerajaan ingin nak generate semula kedudukan ekonomi negara dan juga rakyat, tapi kita kena sedar juga bahawa kita masih lagi dikelilingi oleh virus COVID-19, dan ada beberapa virus yang agak dikatakan berbahaya kerana mudah tersebar, seperti Omicron dan Deltacron, yang kita katakan ataupun pihak kerajaan katakan adalah antara ancaman-ancaman terbaru dalam kes COVID-19 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis, walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, kita akan sentiasa committed dalam usaha kita untuk membantu meningkatkan ekonomi usahawan mikro di Petaling Jaya ini. Dan bagi tujuan untuk penyediaan juadah berbuka puasa di sepanjang bulan Ramadan ini, kita di pihak majlis telah pun menyediakan sebanyak 20 lokasi bazar Ramadan, dan tambahan kita ada 1 lokasi bazaria, iaitu Bazar Aidilfitri. Dan untuk makluman semua bahawa pihak majlis akan mengeluarkan permit bazar Ramadan yang akan bermula pada 1 Ramadan 1443 Hijrah sehinggalah kepada penghujung Ramadan pada tahun ini. Dan waktu beroperasi bazar adalah pada
jam 4 petang sehingga 7 malam. Di kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada semua usahawan mikro untuk sentiasa mematuhi kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara supaya kita bersama-sama dapat mengurangkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan kita. Dan untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan, bahawa pihak majlis memandang berat akan pematuhan kepada SOP ini, di mana kita memutuskan untuk akan mengambil tindakan segera sekiranya kita mendapati bahawa terdapat lokasi bazar Ramadan ini yang tidak mematuhi SOP yang telah digariskan. Pihak majlis juga berharap agar semua usahawan mikro bazar Ramadan di Petaling Jaya akan dapat memberi sepenuh kerjasama dalam pematuhan syarat-syarat majlis yang telah kita maklumkan sebelum ini, seperti penggunaan kemah bersaiz 8x8 kaki sahaja. Dalam masa yang sama, hendaklah menjalankan perniagaan di nombor petak yang telah tertera pada permit. Hendaklah menjalankan perniagaan pada petak niaga berwarna. Warna ini adalah mengikut jenis jualan yang telah pun ditetapkan oleh pihak majlis. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah berniaga sendiri dan tidak dibenarkan menyewakan permit yang telah diberi oleh pihak majlis kepada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan juga tidak dibenarkan untuk meninggalkan barang-barang dan kemah selepas waktu perniagaan. Tuan-tuan, puan-puan juga tidak dibenarkan untuk menggunakan pembungkusan makanan polisterin dan diwajibkan untuk tuan-tuan dan puan-puan menggunakan pembungkusan makanan biodegradasi. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pematuhan syarat-syarat norma baru juga perlu dipatuhi oleh semua usahawan mikro bazar Ramadan seperti yang telah kita sedia maklum, untuk sentiasa memakai pelitup mulut dan hidung, menyediakan pensanitasi tangan, membuat penjarakan fizikal 1 meter dan juga menyediakan kod QR MySejahtera atau selangkah. Dan dalam masa yang sama juga, kita harus memastikan bahawa jumlah pengunjung adalah mengikut keluasan tapak bazar yang kita sediakan. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis juga ingin menggalakkan semua usahawan mikro bazar Ramadan 2022 untuk menggunakan perkhidmatan e-wallet bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dan menggunakan teknik pemasaran secara dalam talian seperti Facebook, Instagram dan lain-lain lagi. Pihak majlis juga ingin mengingatkan kepada semua usahawan mikro supaya membuat pendaftaran pembantu bagi langkah kawalan syarat lesen dan memastikan tahap kesihatan pembantu adalah baik bagi mengelakkan penularan COVID-19. Diingatkan juga kepada semua usahawan mikro atau pembantu yang mempunyai gejala atau simptom seperti demam atau batuk untuk tidak hadir menjalankan perniagaan pada hari tersebut, dan ianya perlulah menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik kesihatan yang berhampiran. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis akan mengambil tindakan yang amat tegas seperti penutupan lokasi bazar sekiranya didapati terdapat sebarang kes positif di kalangan usahawan mikro atau pembantu. Ini bagi mengelakkan jangkitan kepada orang ramai, pengunjung-pengunjung yang datang ke bazar-bazar, dan ia dalam masa yang sama akan dapat memastikan bahawa tiada penularan wabak COVID-19. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru agar semua usahawan mikro untuk membantu pihak majlis agar bersama-sama dengan pihak majlis dalam penularan wabak ini dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, marilah bersama-sama seluruh warga Petaling Jaya
dan pihak majlis untuk menjalankan tanggungjawab tuan-tuan puan-puan sebagai usahawan mikro Petaling Jaya yang berkhemah, yang bertanggungjawab. Kita jaga kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat berniaga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Berniagalah dengan penuh keikhlasan, berniagalah dengan penuh kejujuran. Sekiranya usaha berniaga ini kita jalankan dengan niat yang baik untuk membantu menyediakan juadah makanan berbuka puasa kepada sahabat ataupun saudara-saudara Islam kita yang lain, maka ganjarannya amat besar di sisi Allah. Terima kasih, selamat maju jaya, selamat berniaga dan selamat menyambut bulan Ramadan 1443 Hijrah. Dan di akhirnya nanti insya-Allah sama-sama kita berjaya mencapai darjah ketakwaan. Terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ini Ramli. Ramli merupakan salah seorang peniaga Bazar Ramadan MBPJ di Kelana Jaya. Sebelum Ramli memulakan perniagaan, dia dikehendaki untuk menghadiri kursus dalam talian yang ditetapkan oleh pihak MBPJ. Dalam kursus tersebut, Ramli akan diberikan maklumat dan sedikit perkongsian agama supaya menjadi usahawan mikro yang bersih dan berdisiplin. Pihak MBPJ telah mewajibkan semua usahawan mikro Bazar Ramadan untuk menghadiri kursus di atas talian ini. Dalam kursus ini, terdapat 3 pengisian utama yang perlu difahami oleh Ramli dan usahawan-usahawan mikro yang lain. Pertama, syarat-syarat kesihatan norma baharu. Kedua, syarat-syarat lesen. Dan ketiga, pengisian agama. Sepanjang Ramli menjalankan perniagaan, beliau perlu menjadi usahawan mikro yang bersih dengan mematuhi syarat-syarat lesen kesihatan norma baharu yang telah ditetapkan. Antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi adalah: pertama, Ramli perlu mempunyai suntikan typhoid dan menghadiri kursus yang diiktiraf oleh KKM sekiranya beliau salah seorang pengendali makanan. Kedua, Ramli perlu memakai pakaian yang bersih dan kemas, apron, kasut bertutup serta penutup kepala dan tidak memakai barangan hiasan semasa mengendalikan makanan. Ketiga, selain itu, Ramli perlu menggunakan penyepit, senduk atau perkakas yang sesuai semasa penyediaan dan penjualan serta memastikan peralatan dan bekas yang digunakan adalah bersih. Keempat, penyediaan makanan dan penjualan tidak kurang daripada 0.5 meter daripada lantai. Kelima, beliau juga diminta menyediakan sumber air bersih semasa aktiviti perniagaan dan bekas simpanan air perlulah sesuai, bersih dan selamat. Keenam, sepanjang menjalankan perniagaan, Ramli juga perlu memastikan persekitaran ruang niaga bersih dan tidak membuang sampah merata-rata. Ketujuh, Ramli perlu menyediakan tong sampah yang mencukupi dan menggunakan karung plastik serta bertutup. Kelapan, bahan buangan cecair juga tidak boleh dilepaskan ke tanah atau ke dalam longkang. Dan kesembilan, bahan jualan dari jenis makanan dan minuman perlu dipastikan bebas daripada urungan lipas, lalat, tikus dan serangga perosak. Selain daripada itu, Ramli juga perlu menjadi usahawan mikro yang berdisiplin dengan mematuhi semua syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan oleh pihak MBPJ. Pertama, Ramli perlu menggunakan kemah bersaiz 8x8 kaki. Kedua, berniaga secara sendiri dan Ramli tidak dibenarkan menyewakan kepada orang lain. Ketiga, menjalankan perniagaan di petak niaga yang ditetapkan dan berniaga pada petak yang tertera pada permit. Keempat, tidak dibenarkan membuat pertukaran petak dan jenis jualan tanpa kelulusan majlis. Kelima, beliau juga tidak dibenarkan meninggalkan barangan dan kemah selepas waktu perniagaan. Keenam, Ramli tidak dibenarkan mendirikan apa-apa struktur binaan di petak niaga. Ketujuh,
tidak dibenarkan menggunakan pembungkusan makanan polisterin dan diwajibkan menggunakan pembungkusan makanan biodegradasi. Ke-8, beliau perlu menyediakan tong sampah yang bertutup. Ke-9, Ramli juga tidak dibenarkan menggajikan pekerja atau pembantu warga asing. Dan pembantu hendaklah warga negara dan berumur 18 tahun ke atas. Ke-10, tidak dibenarkan berniaga sekiranya lokasi Bazar Ramadan merupakan lokasi pasar malam bagi memberi laluan kepada pasar malam. Kini, Ramli telah selesai mengikuti kursus Bazar Ramadan 2022. Beliau berasa sangat yakin untuk berniaga dan Ramli akan memastikan menjadi usahawan mikro yang bersih dan berdisiplin. Semasa menjalankan perniagaan, beliau telah didatangi oleh seorang pegawai keusahawanan MBPJ. Pegawai tersebut telah memberikan maklumat berkenaan pembangunan usahawan bagi mengembangkan perniagaan beliau. Pegawai tersebut telah menerangkan tentang teknik pemasaran digital menggunakan Facebook, Twitter dan Instagram untuk memasarkan produk beliau. Selain daripada itu, pegawai tersebut juga telah menerangkan kepada Ramli berkenaan transaksi dalam talian seperti QR Pay, Boost, Touch and Go e-wallet bagi pembayaran tanpa tunai. Pegawai tersebut juga memberitahu bahawa ilmu yang dikongsikan ini boleh digunakan di mana-mana sahaja dan tidak hanya terhad di Bazar Ramadan. Ramli berasa bertambah yakin dan beliau berazam untuk mengembangkan lagi perniagaan beliau menjadi usahawan mikro yang berjaya. Kini, pendapatan Ramli bertambah selepas mendengar perkongsian daripada pegawai usahawan MBPJ. Selain daripada itu, beliau juga telah terpilih sebagai pemenang Bazar Ramadan 2022 kerana mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MBPJ. Ramli telah menerima hadiah wang tunai dan sijil daripada pihak MBPJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kita dah nak masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni ada orang dia teringat Lailatul Qadar, ada orang dia teringat Tarawih, ada orang dia teringat dekat Bazar Ramadan. Ni cerita dia. Sebab kita hari ni saya nak berkongsi tajuk berkenaan bisnes berniaga menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang menganjurkan program tazkirah ini untuk sama-sama kita kongsi kepada usahawan-usahawan mikro macam mana nak berniaga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya cerita dulu. Sunnah ni ada macam-macam. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang orang Melayu panggil sunat, yang ada buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ada yang mana sunnah yang Nabi tinggalkan. Jadi bila kita faham benda ni, baru kita tahu mana satu sunnah yang wajib tu. Apa sunnah wajib tu? Itulah syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bisnes patuh syariah. Bila orang sebut bisnes menurut sunnah, kadang-kadang orang nampak okey, dekat kedai tu pasanglah Quran sikit, lekat ayat 1000 dinar dekat bekas air tu. Dekat bekas air tu 1000 dinar. Ada yang nampak macam ustaz, kita letaklah nama roti John malaikat maut. Nampak pun macam Islamik sikit. Sebenarnya bukan itu. Yang namanya bisnes menurut sunnah bukan itu. Sebenarnya bisnes menurut sunnah ni begitu luas kefahamannya. Yang paling penting ianya perlu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan syariat yang telah ditetapkan. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu, dalam zaman kami, kalau siapa yang tidak belajar ilmu fiqh berkenaan dengan bisnes, jangan masuk ke dalam pasar kami. Maksudnya kalau tak ada ilmu tentang hukum hakam berniaga ni, jangan pi tempah nak dapat lot Bazar Ramadan. Maksudnya kena tahu dulu sikit
Kalau tak tahu masalah, sebab takut-takut menzalimi pembeli ataupun kita sendiri silap dalam sudut muamalat kita dengan orang lain. Baik, bila kita sebut tentang bisnes ataupun berniaga menurut sunnah Nabi SAW, pertamanya batu syariah macam saya sebut. Sebab itu Nabi menyebut at-tajir saduq, perniaga yang benar, yang jujur. Dia boleh tipu, dia tahu nak kelentong. Wailul lil mutaffifin, dalam Quran sebut, celakalah orang yang menipu dalam berat timbangannya. Dia boleh tipu sebab peniaga ni dia lagi expert daripada pembeli. Dia tahu macam mana nak kona. Tetapi Nabi menyebut at-tajir saduq, peniaga yang benar, dia akan bersama dengan aku dalam syurga Allah. Subhanallah. Bermaksud besarnya pahala peniaga, satu. Nombor dua, maksud nak bagi tahu dekat sini betapa peniaga akan tergoda dengan macam-macam godaan. Sebab itulah ganjarannya besar, sebab godaannya juga besar. Dan kita nak bagi tahu salah satunya, benda yang paling asas adalah bila nak berniaga, kita kena ikut SOP yang telah ditentukan oleh orang yang memberikan keizinan kita berniaga. Sebab tuan-tuan, dalam bab perniagaan yang paling atas sekali adalah uqud, akad. Memang ada rukun niaga, peniaga, pembeli, tapi paling asas adalah akad. Akad ni penting. Akad apa dia? First kali sebelum cerita akad kita dengan pembeli, akad kita dengan orang yang beri keizinan untuk kita berniaga. Ada akad. Ada akad. Tuan-tuan, agama kita ni semua benda, hampir ke semua benda ada akad. Kita janji dengan kawan kita nak minum petang, tiba-tiba kita main malam, maksudnya kita langgar akad. Cuma tak sebutlah akad, dia nama macam perjanjian. Kita nak kahwin, ada akad. Kita nak berniaga, ada akad. Kita janji dengan bos kita, semua ada akad. Kerja, ada akad. Masuk kerja, apa job scope, ada akad. Jadi bila kita nak berniaga, first kali uqud. Sebab itu ayat paling panjang dalam Quran adalah ayat berkenaan dengan akad, kontrak. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila kita faham akad, maka kita akan tengok, okey, lot macam mana, tak boleh pindah lot contohnya. Kemah macam mana, besar mana. Kalau janji besar tu saja. Kalau kita kata kita nak berniaga cucuk meniram, orang Kedah kata cok meniram lah, cok peniram. Tak boleh tiba-tiba last minute tukar pula makanan lain, nampak macam tak laris, nampak macam yang lain lagi laris. Tak boleh. Sebab apabila seseorang sudah menguruskan sesuatu tempat, bermaksud dia sudah melihat maslahah semua orang. Okey, yang ni kota untuk orang ni, yang ni kota untuk orang ni. Begitulah juga bila kita berniaga, kita ada akad dengan orang di atas. Macam peniaga dan macam pekerja. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan makan benda yang haram melainkan ada redha meredai di antara kamu. Kalaulah MBBJ lah contohnya, tak redha, tak setuju, tiba-tiba kita langgar akad. Jangan duk ceritalah meniaga pakai kepiah ke, meniaga pakai basang Quran ke. Tak ikut benda paling asas, benda itulah sunnah yang paling tinggi, lebih tinggi daripada sunnah meniaga pakai kepiah. Bukan saya nak sebut pasal pakai kepiah, saya nak cerita nanti kalau meniaga pun tutuplah kepala, itu lagi afdal. Tapi nak ceritanya kena faham sunnah. Sunnah perjanjian itu sangat penting. Nombor dua, bila kita nak berniaga, Nabi ni tuan-tuan, dia berniaga, ya, dia cari untung. Dia bukan orang sebut, oh Nabi berniaga tak untung, yang tu berniaga Nabi. Silap. Nabi pernah berniaga, Nabi buat perniagaan, Nabi tanya, engkau nak beli barang ni berapa ringgit? Dia ni pun jawab 1 dirham. Engkau nak beli berapa dirham? 2 dirham. Nabi jual dekat yang 2 dirham. Bermaksud Nabi berniaga. Nabi tak ada lah kata, oh tak apalah, ambil yang 1 dirham sajalah, zuhud. Tak, Nabi jual kepada orang yang nak beli 2 dirham. Sebab ini berniaga, ini bukan makan rasuah. Ini berniaga, ini bukan buat benda penyelewengan. Ini bukan penipuan, berniaga. Redha meredai. Bila kita berniaga, pastikan harga kita ini tidak ada ghabnun fahish, tidak ada pelampauan dalam harga. Pastikan kita berniaga itu kalau keperluan asas, tidak ada ihtikar. Ihtikar ni maksudnya monopoli. Dalam keadaan kita saja simpan untuk keperluan asas, tiba-tiba kita nak bila harga tak sempat nak dikawal oleh pihak kerajaan, kita pula naik dengan kadar yang tak sepatutnya. Jadi berniagalah sehingga orang rasa seronok, seperti mana kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Banyak cerita tentang perniaga yang baik. Antaranya dia sebut tentang kadar-kadar keuntungan. Walaupun dalam sunnah tak ada masalah, nak untung 10 kali ganda pun tak ada masalah, tapi dia sebut berpada-pada lah. Tengok keadaan, tengok situasi, jangan naik harga ikut suka. Itu antara yang disebut oleh Imam Ghazali. Bila kita buat makan, contohnya bazar Ramadan, makanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang bila dia buat kerja,
amalan ayutqinah. Dia buat kerja dengan betul-betul. Kadang-kadang orang selalu sebut, "Ustaz, kami makan kari pak oksigen." Kari pak oksigen sebab apa? Jangan kata daging, ubi pun tak ada, Ustaz. Buka semua oksigen ni. Tak ada apa dalam tu. Berniagalah betul-betul. Bukan senang nak dapat peluang berniaga. Ramai orang apply tak dapat tapak. Ramai orang apply tak dapat tapak. Mungkin yang apply tu orang lebih susah daripada kita. Orang yang lebih survive hidup dia. Tiba-tiba Allah bagi rezeki untuk kita. Kita tak ambil kesempatan itu, kita berniaga pun main-main. Lepas tu kita nak sebut ini perniagaan mengikut sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita berikan kepada pembeli dan juga penerima. Itu antara sunnah yang besar dalam perniagaan. Jadi bila saya sebut tentang sunnah dalam bisnes ini, kita kena faham tuan-tuan, bahawa sunnah ini ada sunnah yang afdal, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Dan ada sunnah yang wajib yang kena buat, iaitu perniagaan yang patuh syariah, yang betul-betul Tuhan redha. Biarlah rezeki kita dapat tuan-tuan, rezeki yang berbaloi, bukan setakat di dunia dan di hari akhirat. Saya cakap terang cakap, tuan-tuan, kalau tipu pun, niaga tipu, kalau Allah nak bagi kaya boleh tak? Boleh. Kalau orang tanya lah, "Ustaz, kami berniaga jujur, tak untung. Kawan tu berniaga tipu, untung." Betul, boleh. Bab dunia ni Allah boleh bagi kat semua orang. Orang nak tipu ke, orang berniaga tu tak semayang ke, orang berniaga tu macam-macam perangai ke, dia boleh. Allah nak bagi rezeki, Allah boleh buat. Tetapi tuan-tuan, kita ada pilihan. Nak dapat rezeki dalam keadaan Allah suka, ataupun dapat rezeki dalam keadaan Allah benci. Sebab Allah buat dunia ni, dia bagi, dia tidak ada nilai. Seperti mana disebut, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sayap nyamuk pun tak ada nilai, aku bagi. Hampa nak bohong pun aku bagi, hampa berniaga betul pun aku bagi, hampa berniaga tipu pun aku bagi. Dan Allah menyebut, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Kami boleh bagi semua orang kaya. Bayangkan dekat pasar Ramadan tu, Allah boleh bagi semua orang untung. Boleh. Allah boleh bagi semua yang buat bisnes tu untung, semua yang buat bisnes tu kaya, boleh buat. Tapi sengaja kami bagi, ada yang untung sikit, mungkin ada yang kurang sikit. Inilah nama drama kehidupan. Jadi kalau kita tak main hati kita dengan betul, kita akan cemburu ikut dan, kita akan dengki kepada orang peniaga yang lain, kita bergaduh dengan lot yang lain, kita pergi tukar lot ke situ ke sini. Akhirnya caca marba, sebab orang itu tidak faham konsep rezeki. Kalau orang faham konsep rezeki, jangan cerita bab bisnes menurut sunnah, dia sendiri akan patuh syariah, dia sendiri akan buat yang terbaik. Sehingga bukan setakat pembeli seronok, yang bagi sewa pun seronok, dan kita pun seronok. Akhirnya apa yang kita berniaga ini bukan setakat dapat hasil di dunia, tetapi berkah sampai yaumul qiyamah. Tuan-tuan, ramai orang boleh berniaga tuan-tuan, tapi tak ramai orang boleh berniaga sampai untung. Ya, ramai orang boleh berniaga sampai untung tuan-tuan, tapi tak ramai orang berniaga lepas dia untung hatinya tenang. Tuan-tuan, ada orang berniaga sampai hatinya tenang, tapi sayang, hatinya tenang hanya sementara. Kerana apa? Dia fikirkan ketenangan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang lebih bijak, dia fikirkan bukan setakat dirinya, dia fikirkan jiran perniagaannya, rakan sebelah kemahnya, penerima bergembira, orang mendoakan dia, semua orang pakat seronok. Itu antara level niaga ikut sunnah yang sangat luar biasa. Semoga semua usahawan-usahawan mikro kita dalam bazar Ramadan ni, bila berniaga, kita buat yang terbaik, insya-Allah. Allah berkati rezeki kita. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Majlis Bandaraya Petaling Jaya.